Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya lah di Bernama TV, dan hari ini kita memilih satu topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita war-warkan kepada penonton yang sedang mengikuti Ruang Bicara ketika ini. Topik yang kita pilih hari ini ialah kesalahan jenayah pemerdagangan orang di Malaysia. Dan mungkin kalau anda ingat bahawa kita pernah sebenarnya menyiarkan atau memilih topik ini dalam Ruang Bicara, tetapi mungkin dari perspektif yang agak berbeza. Tetapi malam ini mungkin kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih menarik sebenarnya daripada tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Baik, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada tetamu kita, iaitu yang berbahagia Superintendent Cha Hong Fong yang merupakan Superintendent Risikan dan Operasi di bahagian anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Jadi Tuan, apa khabar? Khabar baik. Ini pertama kali ke Tuan bersama kami di Ruang Bicara? Ya, pertama kali. Jadi setinggi-tinggi jutaan terima kasih kepada Tuan kerana sudi bersama kami. Terima kasih bagi penama juga untuk jemputan. Sama-sama. Terima kasih. Ya, dan saya juga mendapat keizinan daripada tetamu kita. Sekiranya anda ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, jangan lupa gunakanlah dua talian yang telah pun kami sediakan kepada anda, iaitu 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Dan jangan lupa anda juga seperti biasalah dapat mengikuti kami secara live di Facebook dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, ini sesuatu yang penting sebenarnya Tuan, ya, bila kita bercakap tentang kesalahan jenayah pemerdagangan orang di Malaysia ini. Mungkin boleh kita kongsikan bersama dengan Tuan lah, bila kita bercakap tentang jenayah pemerdagangan orang ini, situasinya macam mana? Sejauh mana? Apakah ianya berada pada situasi yang cukup serius sebenarnya Tuan? Pada masa sekarang ni Malaysia tidak dapat kita elakkan daripada isu global ni lah. Isu pemerdagangan orang ni ada satu isu global, is a transnational crime, jenayah yang merentas sempadan. Dan sekarang ni dalam kedudukan tier ni kita dinilaikan oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat. Kita dijatuhkan ke bawah tier 2 watch list sekarang ni. Kedudukan tier 2 watch list. Di mana kalau kita jatuh ke tier 3 tu, kita akan dikenakan sanction lah, dari segi sekatan, dari segi perdagangan, ataupun dari segi visa-visa tu dia tak akan memberikan kelonggaran kepada kita. Jadi now we are in the satu kedudukan yang kalau ABC tu kita dalam kedudukan B-. Jadi dan satu lagi masalah yang kita hadapi adalah kita Malaysia ni adalah negara destinasi, di mana kita bukan negara sumber. Kita mangsa-mangsa yang ada di negara kita ni semua adalah daripada negara-negara jiran kita lah, yang datang disebabkan oleh mungkin daripada hasil siasatan kita adalah daripada macam kedudukan geografi kita, ekonomi yang baik, politik yang stabil. Jadi beberapa isu ni yang menjadi daya tarikan kepada mereka datang ke negara kita. Bila Tuan sebut tentang negara-negara jiran ini, golongan negara mana yang kerap terlibat dalam jenayah ini dan kenapa agaknya Tuan? Kalau melihat pada statistik, kita dapati negara-negara yang menjadi mangsa, kebanyakan mangsa ni datang daripada negara jiran kita lah, Indonesia. Vietnam, India dan juga Bangladesh. Ini yang utama lah. Dan kebanyakan mangsa adalah daripada golongan yang vulnerable, mana golongan yang terdedah kepada bahaya. Contohnya wanita dan juga kanak-kanak. So on top of that lah, daripada tambahan lagi, kita juga dapati migran yang masuk ke negara kita, mereka juga akan terdedah kepada trafficking juga. Ini isu pemerdagangan orang, di mana mereka ni adalah yang undocumented, datang secara tak ada dokumen. Jadi mereka senang dieksploitasi, dieksploitasi dalam berbagai bidang lah, sama ada dalam industri ataupun pertanian, ataupun dalam bidang industri seks. Dan bila kita dengar apa yang Tuan sebut, di mana kelemahannya itu tu sebenarnya Tuan? Apakah mereka boleh masuk ke negara kita itu dengan negara kita ini dengan begitu mudah sekali? Yang ini
Kita juga kena tengok dua faktor, faktor dalaman dan juga faktor luaran. Faktor dalaman disebabkan kita ada daya tarikannya, seperti saya beritahu tadi, ke kestabilan politik, senang cari makan di negara kita. Yang satu lagi, daya tolakan daripada negara dia. Contohnya negara jiran kita yang mana ada masalah kestabilan politik, kemiskinan, dan juga wujudnya ejen-ejen di negara sumber yang membawa mereka masuk. Mereka jadikan satu ni macam satu bisnes untuk mereka mengaut keuntungan. Dia punya modus operandi itu selalunya macam mana, Tuan? Mereka akan memberikan satu bagi tahu janji untuk mereka datang ke negara kita senang cari makan, dan apa yang mereka janji itu bila datang ke negara kita adalah benda yang berbeza. Contohnya dia kata datang sini untuk menjadi cleaner, tapi datang sini mereka telah dipaksa untuk masuk ke contohnya industri peracuran contohnya. Dan satu lagi kalau kita lihat, Tuan, ini selalu juga dimainkan dalam media-media di negara kita lah. Ada juga golongan daripada China misalnya yang dibawa masuk ke negara ini dan mereka kemudiannya tak tahulah secara sukarela ataupun terpaksa bekerja untuk sedikit perjudian haram dan sebagainya. Jadi apakah ini juga antara masalah yang dihadapi oleh pihak Tuan sebenarnya? Untuk yang diberitahu tadi, situasi yang diberitahu tadi itu, memang yang itu pun salah satu indikator yang ada unsur pemerdagangan orang, di mana dalam kita punya siasatan kita dan juga dari hasil serbuan kita terhadap tempat-tempat ni, dapati mereka ni kadang-kadang mereka dikurung dalam apartmen ataupun satu banglo tu, dan ada orang yang akan membawa makanan untuk mereka, dan ada penjaga, dan yang inilah semua adalah indikator yang menunjukkan mereka diperdagangkan, adalah mangsa pemerdagangan orang. Ini juga salah satu, tapi ada juga yang lela, kita tak boleh nafikan benda tu. Yang datang sebagai turis, sebagai pelancong, apakah mereka juga kemudiannya terlibat dalam isu ini sebenarnya, Tuan? Ada yang mereka ni datang dengan social visit, datang sebagai seorang pelancong ni, dan kemudian mereka dapati tempat sini untuk mereka boleh cari makan atau mengaut keuntungan yang banyak, ataupun terlibat dengan perjudian haram ataupun online gaming semua tu. So mereka akan terus berada di sinilah secara haram. Antara hasil serbuan kita dan juga hasil siasatan kita juga menunjukkan ada kemungkinan ni. Dan peranannya dimainkan oleh PDRM sendirilah, Tuan, dalam menguatkuasakan akta TIPSOM 2007 ni. Mungkin boleh kita kongsi bersama, Tuan. Okey, yang saya bagi tahu tadi tentang isu TIPSOM ni. TIPSOM adalah satu jenayah merentas sempadan. Jadi dalam untuk mengumpulkan risikan, kita memang cukup terperinci lah untuk mendapatkan hasil maklumat yang tepat, dan juga untuk memastikan kita punya hasil serbuan tu berkualiti. Jadi kita akan mencuba dapatkan seberapa banyak maklumat yang boleh sebelum kita melakukan serbuan. Jadi risikan tu penting. Yang pertama, kita akan membuatkan risikan yang terperinci lah, satu. Kedua, kita akan peranan kita adalah selamatkan mangsa. Dalam konteks TIPSOM ni, mungkin orang ramai tak biasa polis akan tangkap orang. Tapi dalam konteks D3 TIPSOM ni, kita adalah akan selamatkan mangsa. Mangsa kita selamatkan, dan kita mereka diberi layanan sebagai mangsa, dan bukan panduan ataupun dimasukkan dalam lock-up. Mereka akan ditempatkan di rumah perlindungan, shelter home lah, yang dikendalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat kita. Jadi selepas tu kita peranan PDRM akan menjalankan siasatan terhadap kita punya kes ni, dan tengok kalau kita kena pasti mangsa, kena pasti suspek. So kita seterusnya kita akan melancarkan tangkapan yang yang menyeluruh terhadap semua penjenayah yang terlibat dengan jenayah sindiket pemerdagangan orang ni. Dan seterusnya kita juga terlibat dalam program pencegahan. Contohnya kita perlukan masyarakat untuk membantu kita untuk
Kalau kita nak masyarakat bantu kita mesti nak bagi tahu masyarakat apa itu jenayah pemerdagangan orang ataupun ni smuggling of migrant ataupun anti penyeludupan migrant punya case. Jadi dari sana kita memerlukan program seperti apa yang kita buat hari ini, TV punya program ataupun radio ataupun ni paparan dalam radio media yang memberitahu kepada orang awam tentang jenayah pemberdagangan orang ni. Dari aspek kefahaman masyarakat terhadap masalah ini, walaupun PDRM melakukan pelbagai promosi ataupun pelbagai kempen dalam usaha untuk menyedarkan dan juga mendapat kerjasama daripada orang ramai, apakah PDRM berpuas hati dengan respon ataupun reaksi daripada rakyat Malaysia sendiri? Situasi itu nampak semakin menggalakkan dan kita pun dari hari ke hari dapat ada penyaruh maklumat, pembeli maklumat yang bila mereka nampak ada indikator yang menunjukkan ada tentang ada indikator menunjukkan jenayah pemberdagangan orang ni. So mereka akan menghubungi kita dan kita pun ada hotline yang saya akan bagi nanti mungkin dalam akhir kita punya program ni, hotline yang kita ada. Dan dari segi kita juga akan membantu, PDRM akan membantu agensi lain. Untuk makluman, kita ada agensi selain daripada PDRM, kita ada agensi, 4 agensi lagi akan membantu kita menguatkuasakan ATIPSOM ni. 4 agensi, iaitu kita punya Jabatan Immigration, Custom, APMM, kita punya Maritim, dan juga Jabatan Tenaga Kerja lah, kita punya Labour Department. So dari sana kita PDRM as a leading agency lah, leading enforcement. So kita akan membantu agensi lain untuk menguatkan mereka punya daya upaya ni, buatkan bina upaya, capacity building, untuk masa mereka buat khusus untuk meningkatkan kita punya pengetahuan daripada agensi penguatkuasa yang ada lah, agensi-agensi lain. Ada tak facts and figures daripada Tuan sendirilah, daripada PDRM sendiri? Mungkin the latest figures lah Tuan, kita nak tahu berapa ramai yang sudah pun berjaya dikesan oleh pihak PDRM dan berapa ramai pula yang telah pun dihantar ke pusat ataupun ke shelter home setakat ini Tuan? Setakat ni daripada tahun 2019 hingga tahun 2020, kita comparekan 2 tahun yang latest these 2 years, dapati tahun 2019 kita telah selamatkan yang betul-betul mangsa 81 orang, dan dalam 2020 71. So ada menunjukkan penurunan. Dan ini saya boleh nak sharekan tentang mengapa dia menurun. Disebabkan last year, tahun 2020 tu, negara kita juga mengalami masalah ni pandemik COVID-19. Jadi kita telah melancarkan openting. Openting ni adalah mana kita menguatkan kita punya operasi tindakan di semua sembadan yang kita. So ekoran tu nampak penurunan, ada kesan pasal kita melancarkan operasi yang besar-besaran dengan secara mengikut fasa yang kita telah tetapkan. Dan selepas tu kita dapati disebabkan oleh isu COVID ni, mungkin pergerakan antara daripada dari segi utara, kapal terbang tak terbang semua tu kan, kapal berkurang nak jalan semua tu, jadi menunjukkan penurunan yang ketara sikit. Ya, saya suka juga nak dapat pandangan Tuan lah. Kita bercakap tentang sindiket ini sebenarnya dikuasai oleh sindiket tertentu lah. Di negara kita sendiri, apakah the locals juga terlibat sebenarnya, ataupun warga negara kita juga ada yang mengetuai sindiket membawa masuk mereka daripada luar atas urusan menyeludup, anti penyeludupan ataupun perdagangan orang ini? Memang kita rakyat Malaysia juga terlibat daripada hasil siasatan dan juga hasil risikan kita, disebabkan mereka akan berhubung dengan ejen daripada negara luar lah, untuk membawa masuk mangsa-mangsa ini, ataupun membawa masuk kalau dari isu penyeludupan migran, mereka akan
akan menyambut di sini lah. Di mana ejen yang daripada negara sumber tu, mereka membawakan migran tu melebasi sembadan kita, dan kita ada orang yang akan menyambut di sini. Dan kita juga dapati selain daripada orang lokal yang terlibat, pendatang yang telah lama berada di negara kita juga memainkan peranan yang penting. Mereka akan menjadikan orang tengah yang akan menghubungkan antara negara sumber dengan negara yang negara kita lah. Okey, satu lagi tadi tuan sebut tentang mereka yang berjaya diselamatkan, diletakkan dalam shelter home. Berapa lama mereka akan berada di sana, dan apa akan berlaku kepada mereka ini selepas mereka melepasi ataupun menerima apa yang sepatutnya di shelter home itu? Untuk mangsa, bila kita selamatkan, kita dipanggil satu proses dipanggilkan interim protection order lah. Di mana dalam interim protection order kita akan tapiskan atau menjalankan siasatan untuk memastikan dia betul-betul mangsa. Kalau dapati lepas kita merujukkan kertas siasatan kepada kita punya AG chamber, AGC kita, dapati memang dia adalah mangsa, mereka akan selepas 21 hari mereka akan disambungkan dengan protection order, PO kita panggil, selama 3 bulan. Selepas habis 3 bulan kita tengok siasatan kes tu, bila kalau tuduh di mahkamah, macam berapa laju proses pendakwaan. Kalau pendakwaan perlukan lagi, kita akan sambung lagi 3 bulan. The process is dia akan continue, bersambung 3 bulan. Dan dalam proses masa dalam PO tu mereka akan rakam statement lah oleh pihak mahkamah, kita panggil deposisi tu. Dan selepas tu bila siasatan telah ataupun pendakwaan telah selesai, mereka akan dihantar pulang ke negara asal dia. Dan proses hantar pulang itu apakah ianya akan diuruskan oleh pihak kerajaan, pihak immigration, tetapi dari segi pembayaran tiket dan sebagainya, apakah itu tanggungjawab individu yang terlibat ataupun kerajaan mereka yang terlibat? Kerajaan akan tanggung semua. Kerajaan kita akan tanggung semua. Dan setakat inilah, kalau bila kita bercakap tentang isu anti pemerdagangan orang, anti penyeludupan migran ni, ianya menjadi satu isu yang sebenarnya cukup serius, dan macam tuan sebutlah bahawa orang-orang di negara kita sendiri pun terlibat dalam sindiket seperti ini. Dan mungkin ramai yang tak mengetahui tentang undang-undang ATIPSOM sendiri yang boleh diambil terhadap mereka yang mungkin mengetuai ataupun menjadi anggota sindiket ini. Hukuman yang ada dalam undang-undang kita. Undang-undang kita ni, undang-undang ATIPSOM ni, ataupun dalam bahasa Melayu anti perdagangan orang dan anti penyeludupan migran 2007 ataupun Akta 670 lah. Jadi Akta ni telah mula kuat kuasa pada tahun 2008. Dan mula-mula tu dia start dengan ATIP je, anti trafficking in person, ataupun Akta pemerdagangan orang je. Dia tak masukkan penyeludupan migran. Jadi sehingga 2010 baru buat pindaan pada akta ni dan masukkan anti penyeludupan migran lah. Jadi masa tu, jadi untuk hukuman kepada akta ni boleh tidak akan sampai tidak melebihi 20 tahun, dan juga tenda saya bagi secara umum, tenda yang maksimum tu tak lebih 1 juta. Jadi kalau kita compare dengan akta-akta yang sedia ada sebelum ni, memang akta ni agak berat lah demi hukuman. Jadi yang ni akan mendapatkan satu deterrent effect kepada penjenayah lah. Mereka lebih takut lah. Pasal maksimum boleh sampai 20 years. Tak lebih 20 years. Kadang-kadang ada minimum, ada section yang memperuntukkan tentang hukuman yang minimum. I mean, bila kita sabitkan dengan kesalahan tu, akan dikenakan penjara sekurang-kurangnya 3 tahun. Jadi dia ada minimum punya probation. Okey, kita akan berehat dulu buat seketika tuan, tapi saya difahamkan kita dah ada 2 pemanggil di talian kita sekarang. Ini kita ambil dulu Baha dari Kuala Lumpur yang sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Baha. Waalaikumsalam Sarkawi. Ya. Apa khabar? Sehat, alhamdulillah. Baha okey? Okey.
okey. Macam ni lah Sakawi. Kita rakyat biasa ni sentiasa okey. Okey, Bah, soalan anda. Apa keadaan pun kita kena move on lah. Betul. Okey, saya lihat Sakawi ketawa tu okey lah tu. Okey, apa khabar? Selamat malam Superintendent. Okey. Superintendent. Selamat malam, Encik Bahar. Okey. Alright. Okey, tajuk malam ni saya rasa sama macam masa saya rasa beberapa minggu yang lepas lah, masa panggil orang JKM kan. Ya. Nah, saya cuba nak telefon tapi tak dapat. Okey. Saya nak tanya lah Sakawi kan. Mungkin 2 soalan lah, dan juga mungkin 2 pencerahan. Yang pertama sekali ni, saya agak macam tak berapa yakin ataupun tak berapa faham tu apa bezanya perdagangan manusia untuk orang luar negara ni kan dengan parti. Pada saya dua-dua ni kira datang secara haram, tak kira lah macam mana cara sekalipun kan. Tapi yang kita nak terlampau ambil peduli lah tentang pemandangan manusia ni pasal apa? Sehingga kita kena bear the cost, kita nak bagi diorang latihan apa semua kan. Dan lagi satu saya nak nak tanya dengan Superintendent ni, patutnya pihak JKM dulu beritahu kan. Ada yang pemandangan manusia ni dia datang, dia tengah pregnant. Okey. Jadi bila anak dia lahir tu macam mana tu? Mana status tu? Dan lagi satu, bila dia orang ni dah faham dah dia apa kemungkinan macam Superintendent cakap tadi mungkin 3 bulan, lepas tu sambung 3 bulan, setahun, 2 tahun, kosnya kita bayar. Kan? Lepas tu bila dia orang dah mahir, jadi dia orang balik pekerjaan tak ada. Pekerjaan kat Malaysia ni ada. Jadi macam mana tu? Okey. Yang keduanya, saya nak tanya berkenaan dengan bila pemandangan manusia ni kenapa nak kena tunggu perbicaraan tu? Sepatutnya yang dibicara tu ialah orang yang bawa masuk tu, yang dimasukkan tu, kita kena hantarlah balik, tak payahlah kita buang masa. Okey. Pada saya lah kan. Ini pandangan rakyat biasa bawah ni, kita lagi banyak faham masalah-masalah. Faham ni Sakawi ya? Ya, faham. Itu saja. Okey. Soalan dan juga pencerahan Sakawi. Baik, terima kasih Sakawi. Terima kasih banyak-banyak Bahar Kuala Lumpur. Teruslah menyokong kami di Ruang Bicara. Satu lagi panggilan kita ambil sebelum kita berehat. Ridwan dari Pulau Pinang dikatakan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Ridwan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Sakawi dan selamat malam ahli channel. Ya. Okey, ni apa saya punya soalan lah. Malaysia di tahap kedua pemerhatian laporan tahunan Jabatan Amerika Syarikat dan kali ke-10 berikutan Malaysia ni tidak memenuhi Dewan Penghapusan Pemandangan Orang. Okey. Okey, ini minta ahli panel ulas lah. Yang kedua, kita tengok kan akta kita yang sedia ada kan untuk akta pemandangan orang kan. Kita tengok akta kita tak ketat sebab ramai orang daripada luar negara dia masih lagi menjalankan pemandangan orang. Adakah kita negara Malaysia ni dia akan memperketatkan atau memindahkan akta pemandangan orang ni? Minta ahli panel ulas dalam ni. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi Tuan Cha Hong Fung, banyak soalan-soalan yang telah pun dikemukakan oleh pemanggi-pemanggi kita sekarang ini. Tak apa Tuan, kita akan berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda yang masih lagi ingin bertanya soalan dan sebagainya, anda boleh gunakan 2 talian yang masih lagi kami buka kepada anda di 0326979767, 0326979768. Kita rehat dulu.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara. Masih lagi bercakap tentang topik yang saya kira cukup penting sebenarnya, iaitu kesalahan jenayah pemerdagangan orang di Malaysia. Dan kita tentunya masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, iaitu Superintendent Chia Hong Fong, yang merupakan Superintendent Risikan dan Operasi di bahagian anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Baik, Tuan, tadi ada soalan daripada Bahar, Kuala Lumpur. Dia tak berapa yakin, dia kata, dengan apa nak sebut tadi tu. Okey, dia tak berapa yakin sebenarnya dengan apa yang sedia ada sekarang ini bila kita bercakap tentang anti pemerdagangan orang, anti penyeludupan migran. Dia nak tahu apa bezanya dengan apa ni akta yang ada ini dengan pendatang tanpa izin itu, ya, ataupun lebih dikenali sebagai parti ini, Tuan. Okey, ni soalan kepada Bahar, daripada Bahar ni. Untuk isu pemerdagangan orang, kita akan lihat pada isu eksploitasi, di mana bila sama ada dia datang ke Malaysia ni, dia telah dieksploitasikan dalam berbagai sektor. Contohnya tadi saya bagi tahu tu, yang sektor seks, industri seks, ataupun industri atau buruh paksa dalam pertanian ke, ataupun di industri yang pembinaan ke, semua tu. Jadi orang-orang ni kita akan digolongkan sebagai mangsa, di mana parti tu kita akan ambil tindakan di bawah Akta Immigration, di mana layanan dia adalah sama seperti orang tahanan biasalah, panduan lain lah. Jadi dia tak dapat layanan seperti macam mana yang kita, di mana mangsa dalam pemerangan orang kita selamatkan mangsa tu. Mangsa tu kita diselamatkan, kita tak tangkap. Di mana parti adalah ditangkap di bawah Akta Immigration. Itu pun timbul persoalan daripada Bahar juga. Dia kata kenapa kita mesti tangkap ataupun menyelamatkan mangsa ini, kemudiannya diletakkan dalam apa yang disebut sebagai shelter home, buang duit negara. Dan ialah kenapa tak tangkap saja ataupun hantar saja mereka terus ke negara asal mereka. Okay, kita kena lihat dalam, saya telah bagi tahu konteks dalam jenayah pemerdagangan orang ni adalah satu jenayah yang merentas sempadan, merentas transnational crime. Jadi dalam transnational crime ni, kita ejen kadang-kadang dia tak datang, dia hanya hantar, dia akan landing, mangsa akan landing kat sini, orang tempatan yang akan sambut kat sini, ambil sambil. So kalau kita nak tangkap ejen yang berada di negara sumber ataupun negara luar tu, kita perlukan satu sistem lah yang cukup, saya rasa birokrasi tu cukup panjang lah. Dan juga kita kena ingat negara dengan negara mempunyai undang-undang yang berbeza. So kita tak dapat nak menguatkuasakan undang-undang kita terhadap suspek-suspek yang berada di luar negara. Dan juga kadang-kadang kita tak dapat kerjasama daripada negara-negara jiran, penguatkuasa negara jiran kita, untuk walaupun kadang kita telah kenal pasti, tapi masih menghadapi masalah, berbagai rintangan kita untuk mendapatkan suspek tu dibawa ke negara, ataupun dibawa ke negara kita untuk diperbicarakan ataupun dikenakan hukuman lah. Jadi itulah masalah-masalah yang dihadapi. Dan untuk mangsa yang saya bagi tahu tadi 3 bulan tu, tak semestinya kita sambung. Kalau kita dah habis, kita proses deposisi tu, kita sudah rakam dia punya segmen tu di hadapan hakim ataupun majlis dengan kehadiran peguam dan juga kita punya DBP, Timbalan Bendawa Raya kita. So kita akan hantar dia balik, walaupun masih proses perbicaraan tu dalam proses lagi. Disebabkan deposisi tu akan dianggapkan satu evidence yang cukup kuat lah untuk diterimakan oleh pihak mahkamah. Itulah. So kita dalam proses ini kita akan cepatkan, dan kita akan kurangkan lambakan mangsa tu pada di negara kita. So itu salah satu peruntukan dalam Akta Atif Som ni, yang memperuntukkan untuk kita mencepatkan proses perbicaraan untuk mangsa-mangsa. Okey, bila you sebut tentang Tuan sebut tentang perbicaraan untuk mangsa-mangsa,
kerjasama daripada mangsa-mangsa itu sendiri, Tuan, apakah setakat ini begitu positif sekali? Kerana mungkin jugalah ada juga pandangan di luar sana yang mengatakan ialah apabila mereka ditahan bukan atas kerelaan mereka atau lainlah kalau mereka menyerah diri dan sebagainya, mereka mungkin just to cover themselves ataupun untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka terpaksa mengaku bahawa mereka dipaksa dan sebagainya. Ada tak kes macam ni berlaku, Tuan? Ada berlaku dan masalah yang kita hadapi oleh mangsa dari segi mangsa ni adalah mangsa ni kadang-kadang dia hadapi satu sindrom takut terhadap enforcement. Dia kita dapati kebanyakan mangsa ni telah brainwash dipengaruhi, dicuci otak ataupun dipengaruhi oleh suspek ataupun penyeraya. Mereka pasal mungkin masa yang lama dia bawa masuk, dia sudah instilkan fear terhadap mereka tentang mungkin katakan ni penguatkuasa, mereka jangan percaya pada penguatkuasa. Jadi kita hadapi masalah ni. Yang satu lagi masalah adalah language barrier. Masalah bahasa. Kebanyakan saya bagi tahu tadi mangsa kita adalah mangsa daripada luar negara, dibawa masuk ke negara kita dan ada yang tidak fasih untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. Jangan cakap bahasa Melayu lah. English pun tak fasih. So dia cakap bahasa ibunda dia ataupun dialek dia. Jadi kita hadapi masalah. Tapi untuk masalah ni kita telah ada ambil tindakan untuk nak counter balik, di mana kita mencari pegawai-pegawai kita yang muda dan ada potensi, kita hantar ke negara sumber untuk belajar bahasa dia. Ini tindakan yang jangka panjang kita ambil lah. Dan ada juga kita bersama dengan kita punya majlis anti pemandangan orang MAPO untuk wujudkan satu kelas bahasa untuk mana mangsa-mangsa yang banyak yang kita ada kat Malaysia. Contohnya bahasa Vietnam, kita benar ada kelas di Universiti Melaya untuk membeli pendedahan sekurang-kurangnya pegawai ataupun pegawai kita yang terlibat dengan mangsa-mangsa ni boleh berkomunikasi secara ringkas dengan mereka. Dan bila mangsa dapat kita boleh cakap bahasa mereka, mereka lebih ada keyakinan terhadap kita. Ini salah satu kita counter baliklah masalah ni. Okey, kita pergi kepada soalan yang dikemukakan oleh Ridwan tadi, Tuan, dari Pulau Pinang. Dia menyebut tentang apa yang telah pun Tuan sebut di awal tadilah, tentang kedudukan Malaysia dalam tier 2 watch list seperti apa yang dikeluarkan oleh pihak Amerika Syarikat. Jadi apa yang langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak PDRM sendiri dalam usaha untuk menjamin bahawa ATIPSOM ini betul-betul ataupun akta ATIPSOM ini betul-betul dapat dinaikkan tarafnya di peringkat antarabangsa itu? Dalam kedudukan tier 2 watch list ni, Malaysia dikatakan kita ada usaha untuk melakukan tindakan terhadap jenayah ni. Kita ambil tindakan, tetapi tindakan tu tidak mencukupi dan kes tu masih berterusan. Itu yang disebabkan kita jatuh pada tier 2 watch list. Jadi untuk yang itu kita telah mengambil carangan-carangan ataupun syur daripada laporan JNAS tu yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat ataupun JNAS, di mana dalam dia punya cadangan tu dia nak kita lebih fokus terhadap eksploitasi buruh paksa ataupun perkhidmatan paksa lah. So jadi tindakan ni telah kita ambil secara berterusan, di mana kalau mengikut statistik kita punya statistik, kalau tengok 2019 kita 70% kes kita adalah fokus pada eksploitasi seks. Tapi bila kita beralih ke tahun 2020, kita telah untuk eksploitasi seks adalah 56%, di mana untuk kerja paksa ataupun perkhidmatan paksa kita telah meningkat daripada tahun 2019 28%, dan kita telah meningkat ke 44%. That means kita dah merapatkan jurang tu. Kita telah mengikuti show daripada JNAS punya show tu. Jadi JNAS punya show ni kita kalau ikut, kita lebih lagi lah dari segi untuk yang mana
dia juga bukan hanya tengok pada penguatkuasa je, dia juga tengok pada isu pendakwaan dan isu perlindungan. Perlindungan tu seperti mana saya bagi tahu tu, itu lebih kepada isu yang shelter home lah, rumah perlindungan lah. Dan kalau untuk pendakwaan itu lebih kepada isu pendakwaan daripada AGC punya dues. Dan macam disebut oleh Ridwan dari Pulau Pinang, itu pun sesuatu yang mungkin boleh kita dapatkan pandangan daripada Tuan lah. Mungkin mewakili pihak PDRM sendiri, akta yang sedia ada ini dikatakan tidak begitu ketat dan sebagainya, tidak begitu berkesan. Tetapi apakah pihak PDRM merasakan bahawa apa yang dilakukan setakat ini sebenarnya memenuhi kehendak akta itu sendiri? Tetapi apakah mungkin kita boleh memikirkan secara serius bahawa mungkin juga akta yang sedia ada ini mungkin perlu dipindah untuk memberikan satu ruang yang lebih satu ruang yang lebih serius kepada PDRM untuk mengatasi masalah ini, Tuan? Yang ini Cik Ridwan yang bagi tahu tadi ya. Jadi kita dalam proses untuk meminda pindaan akta kita. Kita akan memasukkan sebatan sekali dalam pindaan yang akan datang. So pindaan kita telah bawakan perkara ni sehingga ke parlimen, just tunggu untuk mereka luluskan, dan juga hukuman yang lebih berat seperti mana yang mungkin akan pergi kepada hukuman yang lebih kepada 20 tahun punya penjara. So tindakan ni berterusan. Satu lagi, kita juga menggunakan konsep baru untuk menangani isu ni, terutama isu anti pemandangan orang dan juga isu penyeludupan migran ni. So iaitu kita telah menggunakan akta keselamatan, SOSMA. Kalau Cik Selawi pernah dengar lah, akta keselamatan langkah-langkah khas 2012, di mana kita telah mula daripada tahun 2019 untuk menggunakan akta ni untuk menangani isu tentang sindiket pemandangan orang dengan sindiket penyeludupan migran ni. Di mana kalau kita gunakan akta ni, mereka lebih memberikan kesan yang lebih ketara, di mana mangsa kita akan gunakan jenayah terancang untuk tangkap mereka. So jenayah terancang tu kita akan melumpuhkan satu sindiket tu dalam masa yang sama. Walaupun peranan dia sebagai ahli, tapi tetap ditangkap. Dan dalam proses SOSMA tu mereka akan menghadapi penahanan yang lebih lama di dalam di dalam penjara. Dan setakat ini SOSMA telah pun telah diambil tindakan. Dan setakat tahun lepas kita telah melumpuhkan lebih kurang 5 sindiket yang berurusan dengan penyeludupan migran, dan juga ada satu sindiket yang membuat pemandangan orang. Daripada fakta yang diperoleh oleh Pak Tuan sendirilah, saya juga ingin berkongsi sesuatu lah. Negeri-negeri mana, Tuan, yang banyak sebenarnya wujudnya sindiket seperti ini di Malaysia ini sendiri? Kita ada buat kategori lah, hotspot dengan non-hotspot antara negeri-negeri di negara kita lah. Antara negeri yang hotspot seperti mana, kita memang tak asing lah, yang negeri-negeri yang maju lah, yang lebih happening, seperti mana Johor, Pening, Selangor, Kuala Lumpur, negeri yang metropolitan, yang negeri-negeri. Manakala untuk kes-kes yang terlibat dengan penyeludupan migran ni, lebih kepada negeri-negeri yang ada sempadan, seperti negeri kita kat bahagian utara, Perlis. Kalau Cik Selawi masih ingat lagi tentang wang klien isu 2015 kan, yang kubur yang ramai-ramai tu, dan juga tempat-tempat masuk, hotspot masuk daripada pesisiran pantai di Selangor, dan juga daripada kita punya negeri Johor, Kota Tinggi. Di Johor yang nampak agak aktif juga kemasukan pendatang-pendatang memang. Dan juga tindakan kita juga nampak kat Johor, memang kita take serious on the issue lah. Kita memang fokus pada yang smuggling of migrant punya cases, dan kita telah ambil tindakan terhadap
beberapa sindiket yang besar kita telah lumpuhkan sepanjang tahun lepas. Okey, baik tuan, kita akan berehat sekali lagi dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu saya di studio, kerana kita masih lagi sebenarnya bercakap tentang kesalahan jenayah pemerdagangan orang di Malaysia. Baik, kita berehat kali terakhir. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tapi ada lagi persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita, iaitu Superintendent Cha Hong Fong dari Superintendent Risikan dan Operasi bahagian anti pemerdagangan orang dan anti penyelundupan migran di Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Baik, saya faham ini satu tugas yang bukan mudah sebenarnya tuan ya. Cabaran yang terpaksa dihadapi oleh pihak PDRM sendiri dalam melaksanakan Atip SOM ini sendiri. Apa cabaran yang terpaksa dihadapi? Saya sambung dari tadi. Cabaran yang seperti mana kita bincang tadi adalah contohnya bahasa yang dan juga daripada kerjasama daripada bangsa yang kita hadapi cabaran ni, dan juga tidak asing adalah masalah tentang rentas semadan ni. Bila sesuatu yang merentas semadan ni, kita melibatkan dua negara ataupun beberapa negara kan. Jadi isu tu akan membawa kepada kita menghadapi undang-undang yang berlainan yang akan dikuatkuasakan di negara kita dengan negara lain. Ini satu cabaran kita yang patut yang akan kita hadapi. Yang kedua, isu tentang kerjasama dari penguatkuasa daripada negara jiran. Kadang-kadang kita menghadapi masalah. Walaupun kita masih lagi berterusan gunakan apa-apa saluran yang ada, kita adakan bilateral meeting kan, kita mendapatkan bantuan daripada international NGOs untuk membantu kita untuk mencantumkan dua-dua negara punya enforcement sebagai satu jabatan lah untuk kita bekerjasama. Dan juga isu tentang kebanyakan suspek yang ejen-ejen yang bawa masuk mangsa ni, mereka kebanyakan daripada negara jiran, daripada negara sumber. Jadi kita menghadapi masalah untuk mengekangkan jenayah ni lah. Kalau kita dapat tangkap ni ejen tu, kita akan dapat lumpuhkan. Kalau kita hanya selagi kita selamatkan, kita hanya ambil tindakan di negara kita, so dia punya kesan tu tak berapa menggalakkan. Jadi kita perlukan kerjasama antara negara serantau untuk sama-sama untuk kita mempanteraskan jenayah ni. Itu yang salah satu cabaran yang kita hadapi pasal melibatkan beberapa negara. Yang kedua, tentang masalah tentang bangsa yang kurang pengetahuan tentang hak-hak mereka. Dia datang kerana mereka datang daripada kampung-kampung mereka, tempat yang miskin, dibawa ke negara kita, dia telah ditipu ke apa, jadi dia tahu tentang hak dia. So ini juga menjadi salah satu cabaran kepada kita lah, untuk bila mereka masuk pintu masuk tu, kita ada risalah yang ada berbagai tulisan untuk memberitahu mereka tentang meningkatkan kesedaran mereka dan juga kita perlukan meningkatkan kesedaran daripada kita punya kru kapal terbangan, untuk kadang-kadang mereka, kalau mereka tahu tentang jenayah ni, mereka akan highlightkan pada enforcement. So ini adalah cabaran-cabaran yang akan kita hadapi. Dan berlandaskan daripada apa yang Tuan sebutlah, dengan cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi ini, hal tuju yang ingin dilakukan oleh pihak PDRM sendiri Tuan, supaya segala apa yang diusahakan akan menghasilkan hasil-hasil ataupun keputusan yang positif Tuan. Okey, kita akan
berterusan untuk mempanteraskan jenayah ini dan dengan kerjasama antara agensi lah. Saya bagi tahu tadi tentang ada beberapa agensi yang akan bersama-sama mempunyai kuasa yang sama untuk menguatkuasakan Akta Atik Som ni, seperti mana Immigration, Custom, APMM dan juga JTK. So kita akan sentiasa ada buatkan operasi bersepadu yang lebih saya yang pada pandangan saya akan memberikan satu kesan yang lebih menyeluruh. Bila kita bawa agensi-agensi lain, so mereka akan melihatkan kesalahan-kesalahan yang ada pada agensi mereka selain daripada ni kesalahan Atik Som lah. Ini salah satu. Yang kedua tentang kita punya tindakan yang menggunakan konsep yang baru lah, iaitu kita menggunakan SOSMA seperti saya bagi tahu tu untuk menangani kes-kes selain kita ambil tindakan dari dalam Atik Som, kita juga mengambil tindakan di bawah SOSMA, di bawah jenayah terancang. Yang ini akan memberikan satu kesan yang lebih efektif lagi. So selain itu kita juga nak pastikan siasatan yang berkualiti. So yang itu kita akan pantau lah dari segi semua kes-kes Atik Som yang ada di seluruh Malaysia ni. Bahagian D3 Jabatan ni Atik Som, D3 JSJ Atik Som ni akan memantau. Kita akan memanggil IP tu. Kita ada special team, kita ada satu tim siasatan akan pergi ke kontijen tu, akan memantau, semak balik IP tu, pastikan kalau dapati ada suspek yang telah kita kena pasti, kita akan tuduh, ambil tindakan yang menyeluruh terhadap IP tu. So selain tu kita juga akan fokus seperti mana yang disyorkan oleh ni US tip report tu, kita akan fokuskan lebih kepada ni tentang kes-kes ni perubaksa ataupun perkhidmatan baksa. Dan kita akan ni kalau boleh kita nak semua penguatkuasa ni melihat kepada semua ni perindustrian yang ada di negara kita. Kalau dari dulu ada yang bagi tahu kes-kes ni pemandangan orang ni tidak berlaku di kawasan pendalaman, tapi jangan kita lalai ataupun kita lepas pandang, sebab mungkin di kawasan tu ada isu tentang eksploitasi buruh paksa. Di warga-warga asing tu dibaksa, dengan mereka dibaksa kerja lama ke, duduk tempat yang teruk ke, tak diberikan gaji, semua tu. Ini semua adalah indikator-indikator yang kita patut menerapkan pengetahuan ni kepada semua agensi lah, yang ni untuk mereka tengok lebih luas lagi skop tu. Jangan kita hanya tengok pada yang macam dulu, kita hanya fokus more to industri sexual, industri semua tu, ataupun rumah urut apa tu. Jadi kita sekarang ni mempunyai satu pandangan yang lebih luas, skop yang lebih luas untuk kita menguatkuasakan Atik Som punya akta ni. Saya tertarik bila Tuan sebut tadi tentang tumpuan yang akan diberikan oleh pihak Atik Som ini, iaitu tentang perkhidmatan paksa ataupun dalam bahasa mudah buruh paksa lah. Dan baru-baru ini kita tahu bahawa US sendiri telah pun mengambil satu tindakan menyekat pengimportan produk yang dikeluarkan, top glove yang dikeluarkan di Malaysia. Alasan mereka ialah kerana top glove dituduh ataupun disyaki menggunakan buruh paksa dalam industri mereka. Jadi apa tindakan yang telah pun diambil oleh pihak PTRM untuk mengatasi isu ini, Tuan? Selepas kita mendapati tentang maklumat ni, kita terima maklumat ni, kita telah wujudkan satu pasukan khas untuk menyiasat dengan kadar yang segera untuk melihat sama ada perkara yang dituduh betul ada kesahihan ataupun tiada. So dan kita telah approach dengan pihak Top Glove punya management, dan berdasarkan yang video klip yang mereka yang itu isu lain, itu lain. Tapi yang ini kita telah buat satu siasatan yang menyeluruh, dan dapati so far keputusan dia masih lagi lah dalam satu proses, dan saya rasa kita menunggulah Top Glove akan memberikan satu feedback terhadap isu ni. Tapi tindakan daripada enforcement memang kita telah ambil tindakan, dan kita telah counter semua yang telah diberitahu oleh pihak
ni maklumat dan pemberi maklumat tu lah. Ada juga isu lagi selain daripada isu top glove ini, pihak negara-negara lain juga ada mengatakan, terutamanya negara-negara EU, mereka juga memboikot pengimportan minyak sawit misalnya, kerana mereka mengatakan bahawa ladang-ladang kelapa sawit ini menggunakan boroh-boroh paksa. Jadi isu ini juga dimainkan dengan begitu meluas sekali. Pandangan tuan dalam isu ini, tuan? Kita telah ambil tindakan juga dalam isu ini bila kita terima yang laporan yang tentang dakwaan tentang penggunaan peluru paksa terhadap FGV kan, yang dakwaan tu terhadap FGV. Jadi selepas siasatan menyeluruh, kita dapati tidak ada lagi evidence yang kukuh lah, yang kukuh, tak ada evidence yang kukuh yang mengatakan berlaku lah. Semata-mata itu hanyalah satu dakwaan yang melulu sahaja. So belum ada satu yang konkretnya. Kita masih menunggu kalau pihak yang tekilan tu ataupun pihak yang katakan ada wujud tentang ini, kita memang mengalukan mereka memberikan kita maklumat, bukti-bukti yang lebih kukuh untuk kita ambil tindakan. Baik tuan, kita ada lebih kurang 3 minit lagi tuan. Jadi apa lagi yang ingin tuan sampaikan kepada penonton-penonton kita yang sedang menyaksikan ruang bicara ketika ini? Silakan tuan Cha. Yang untuk yang tindakan untuk mempanteras jenayah aktif SOM ni, kita tak boleh melakukan tindakan itu secara perseorangan ataupun secara individu. Kita perlukan kerjasama antara agensi dan juga kerjasama serantau lah untuk kita atasi masalah ni. Jadi kita memang mengalu-alukan masyarakat lah, menjadikan kita punya pemberi maklumat, dan juga kita harap dengan adanya program-program seperti mana yang kita ada seperti ini, ataupun dengan radio punya pesanan selalu tu, kita punya orang awam, public akan lebih tahu tentang jenayah ni, dan juga macam mana indikator yang menunjukkan ada wujudnya elemen kejadian aktif SOM punya kes. Jadi kita mengalukan mereka memberikan maklumat ni kepada pihak penguatkuasa, dan kita juga ada hotline daripada MAPO. Kita ada hotline 03 8000. Senang untuk ingat, untuk mereka sarukan maklumat ni kepada kita. Dan kita sebagai D3 dalam JSJ ataupun aktif SOM unit, kita memang no kompromi lah terhadap jenayah aktif SOM ni, dan kita akan mengamalkan prinsip zero tolerance terhadap jenayah ni. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Superintendent Cha Hong Fong kerana sudi bersama dengan kita di ruang bicara ini. Dan seperti apa yang dilontarkan oleh Tuan Cha sendiri, kerjasama daripada rakyat sebenarnya diperlukan, kerana kitalah yang seharusnya menyampaikan maklumat kepada pihak-pihak berkuasa yang berkaitan dengan kesalahan jenayah pemerdagangan orang dan juga anti penyeludupan migran di Malaysia ini. Kerana tanpa kerjasama kita, mungkin apa yang ingin dilakukan oleh pihak D3 di Bukit Aman juga akan menghadapi kesukaran dan juga kesulitan. Dan itu jaminan yang diberikan. Jadi gunakanlah hotline yang telah pun disebutkan oleh Tuan Cha sebentar tadi. Baik, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan insyaAllah di masa-masa yang akan datang kita akan memainkan lagi topik-topik seperti ini. Dan jangan lupa kita masih lagi sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan, dan jangan lupa kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi. Terima kasih.